لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungan ke surat 738. Juga ada riwayat akan dihadapkan pada hari kiamat seorang hamba, lalu ia melihat dalam suratan amalnya ada haji, umrah, jihad dan sedekah. Maka ia bertanya dalam hatinya, dari mana semua itu, padahal saya tidak berbuat semua itu. Mungkin ini bukan suratan amalku. Maka Allah berfirman, bacalah itu suratan amalmu. Ketika kamu hidup dahulu sering berkata, andaikan aku mempunyai harta, nescaya aku akan berhaji, dan andaikan mempunyai harta, nescaya aku jihad. Dan semua itu aku mengetahui bahawa niatmu itu dengan sungguh-sungguh, maka aku beri kepada kamu pahala semuanya itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kita. Jadi katanya ada diriwayatkan bahawa ada seorang hamba Allah yang dihadapkan apabila bertemu Allah di hari akhirat. Lalu di dalam suratan kita ni, bila mati besok akan menerima suratan amal. Sebab tu dalam suratul Waqi'ah Allah Ta'ala kata ashabul yamin wa ashabul yamin, ashabul shimal wa ashabul shimal. Jadi ashab yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima tangan kiri. Jadi hak mana yang terima tangan kanan tu, maka confirmlah yang mereka itu akan berada dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak mana yang terima suratan tangan kiri itu, maka tiada ada pilihan yang lain, mereka akan dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suratan amal itulah yang kata riwayat ini, ada seorang hamba Allah lalu dilihat dalam suratan amalnya, maka dia diberi amalnya haji dan umrah serta jihad dan sedekah. Jadi dia terkejut sebab dia kata masa dunia dulu hidup dia tak buat benda tu. Jadi maka diberitahunya bahawa Allah berfirman bahawa sesungguhnya masa hidup kamu dulu, kamu adalah orang yang sering kali dan berniat dengan mengatakan bahawa Audi 312. Anak kisah tak situ. Nak balik Kelantan. Jadi dalam riwayat ni menceritakan bahawa dia terkejut. Sebab apa? Bila dia mati, masa hidup dia tak buat. Dia tak buat haji, dia tak buat umrah, dia tak pergi berjihad, dia tidak buat sedekah pun. Tapi bila mati, tiba-tiba Allah tunjuk ni, kamu dapat pahala ni. Iaitu dia terkejut tu. Lalu Allah berfirman, Allah menyatakan bahawa bacalah suratan amal kamu ketika kamu hidup dahulu sering berkata, andaikan aku punya harta, nescaya aku akan berhaji,
dan andaikan mempunyai harta nescaya aku jihad. Jadi orang ni duk niat dalam hati dia tu, masa dia hidup duk niat nak berjihad, niat nak bersedekah, niat nak haji umrah. Jadi bila cerita buat haji umrah ni tuan-tuan, kita yang belum berhaji, yang belum menunaikan umrah ni, yang menjadi kewajiban kepada seluruh umat Islam, maka kita ni kena ada niat dalam hati kita untuk menunaikan juga dengan izin Allah pada satu hari nanti. Nah, jangan kosong. Ini terlintahlah hati budak ni. Sebab tu Tuhan memberi kelonggaran dalam bab haji dan umrah. Oleh kerananya perkara ni berada jauh daripada kita. Kemudian tu pula kadang-kadangnya pula kita mempunyai masalah-masalah yang tertentu. Maka masalah-masalah ini dikira sebagai kita dalam keadaan yang masih lagi tidak mampu. Walau bagaimanapun pandangan ulama fiqh menyatakan wajib kita kena berniat untuk menunaikan juga haji itu dengan izin Allah pada satu hari nanti. Jangan tidak ada benda itu dalam hati kita. Yang ini juga saya melihat dalam syarah hadis Arba'in, dalam bab malaikat turun berjumpa dengan Nabi Jibril, ditanyakan, akhbirni alil Islam, khabarkan kepadaku tentang Islam. Jadi Nabi sebut inilah Islam. Di antara Nabi kata Islam itu ialah menunaikan haji di Baitullahil Haram. Jadi sebab itu kita kena niat juga, bagaimanapun satu hari aku nak buat haji itu. Jadi jikalau kita mati tak kesampaian juga nak buat, maka moga-moga Allah mencatatkan pahala niat tu, pahala niat sebagaimana kata dalam riwayat ini, bila dia mati dia dapat pahala niat dia yang disebut amalan-amalan tadi. Jadi situlah sekali lagi menjelas kepada kita bahawa betapalah niat tu amat penting dalam segala amal ibadat yang kita lakukan, wa ima dalam ibadat yang khusus ataupun ibadat yang umum. Tak dapat tidak niat itu yang meletakkan nilai. Jadi ketinggian itulah niat sudah dikira sebagai amal dan dicatatkan pahala baginya, dikutip di hari akhirat besok. Sebab tu kadang-kadangnya ada orang-orang kita ni, dia tak berharta, dia tak ada duit, tak ada wang ringgit, tak ada harta, tetapi dalam hati dia kata dia kata seronok no. Dia orang ni ada duit banyak, boleh buat itu, boleh sedekah, boleh. Jikalah Allah Ta'ala bagi dekat saya ada duit macam tu, maka saya pun nak buat seperti mana orang ni buat sedekah jariah. Jadi inilah satu daripada niat yang baik yang memberikan ganjaran kepada kita di hari akhirat besok. Waktu kadang-kadang keluhan ada orang mengeluh, dia kata seronok no, dia orang ada duit banyak, boleh pergi haji, buat umrah. Jika saya pun ada duit nak pergi buat macam tu juga. Sebab tu yang disyarahkan bahawa orang yang duit banyak pergi haji sampai 10 kali, 15 kali, 20 kali, lebih baik Tuan bagi duit dekat orang yang tak mampu tu. Kita dapat pahala haji dengan kita duduk di rumah, tak perlu kita bersusah payah. Ni kita pergi haji ada sampai 10 kali, 20 kali. Pergi umrah macam balik kampung. Pergi buat haji terus dengan sampai orang kata duduk meletak di sana begitu lama. Pergi sampai raya, berpuasa di sana, buat umrah, puasa di sana, raya di sana. Maka berarti besok kata para ulama, Allah akan tanya kepada kita,
kenapa kita tidak berikan duit itu kepada jiran kita yang sangat-sangat memerlukan untuk menunaikan haji dan umrah tetapi tidak berkemampuan, yang kita pergi banyak kali akan ditanya oleh Allah, pasal apa duit tu tak bagi dekat orang yang tak mampu ni? Itu siapa yang buat kerja macam ni berjawab besok depan Allah Ta'ala. Tahu? Kita seronok kan? Seronok. Habis cerita ke orang, dia kata saya tiap-tiap tahun pergi puasa di sana, raya di sana. Hak kawan yang tak pernah pergi ni, Allah rasa macam mana? Seronok. Saya sekali pun tak dapat, tak ada duit kan, tak mampu dari segi kewangan. Maka kita besok ditanya oleh Allah, kenapa kita tak bagi kepada orang yang tak mampu ni? Tu jangan ingat kita seronok, besok mendapat balasan yang kita akan disoal oleh Allah oleh kerana kita tidak memberi kepada golongan yang tidak berkemampuan. Jadi dengan niat itu, dengan sungguh-sungguh dia berniat nak buat perkara itu tapi tak kesampaian, maka mendapat pahala yang sebanyak mana dijanjikan Allah dalam soal jihad, haji, umrah dan sedekah. Abu Lais berkata niat itu akan benar-benar jika terbukti ia tidak bakhil, tidak mempunyai sedikit. Umpama ia melihat seorang haji yang sedang kekurangan di tengah jalanan, lalu ia berkata, andaikan aku punya harta, nescaya akan haji, tetapi kerana kini hanya mempunyai 2 dirham, maka saya berikan kepada orang sebagai bantuan pada orang yang akan berhaji ini. Demikian pula jika ia melihat seorang yang berjihad dalam kesusahan, lalu ia berkata, andaikan aku punya harta, tentu saya berjihad, tetapi kerana kini belum mempunyai hanya beberapa dirham ini, maka saya bantukan kepada pejuang ini, atau kepada orang yang berhajat, ataupun orang miskin ini. Jadi ini disebut oleh Abu Lais, jika niat kita tu betul-betul, orang kata niat yang ikhlas dengan kerana Allah, dan tidak kita kedekut, tidak bakhil, maka kita melihat orang-orang, umpamanya orang nak pergi haji, kawan tu tak cukup duit, kita yang ada duit sikit ni pergi tambah bagi cukup. Kita nak pergi pun tak boleh kan, buat duit banyak tu tak kesampaian. Jadi kawan tu nak pergi sangat dah tak cukup, kita ambil duit kita yang sikit ni pergi tambah hak kawan yang tak cukup, dia boleh pergi haji, dapat pahala haji juga kita tu. Istimewanya kita ni Allah Ta'ala bagi dalam amalan. Tu kata tu istimewa dalam amalan kita, kita pun dapat akan haji. Dan serupa juga orang yang siap sudah persiapan segala-galanya nak pergi haji, tiba-tiba sampai dekat komplek tambung haji meninggal kat situ, ataupun dalam perjalanannya berlaku kemalangan meninggal. Orang nak pergi hantar orang pergi haji, sampai dalam perjalanan berlaku kemalangan meninggal, maka dia dah dikira haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dah dikira haji. Tambah orang dulu pergi haji naik kapal laut, kapal layar. Zaman saya sempat saya tengok lagi lah, arwah nenek pergi Mekah naik kapal pergi hantar dekat Padang Kota di Pulau Pinang, kapal bunga raya. Dia balik pun sampai balik dekat Penang, kapal bunga raya terbakar. Kan, terbakar dekat Penang. Bila terbakar tu yang kerajaan tak benarkan lagi buat dengan kapal lain, maka semua naik kapal Toba. Tahun berapa? Tahun 70-an, tak salah saya tahun 75 peristiwa tu, kapal bunga raya tu terbakar. Jadi dulu semua bakal hantar dekat Padang Kota lah kan, merimpun situ. Jadi orang-orang yang ni dia pergi haji, maka jikalah dalam perjalanan dia tu
Dulu ni lama. Nak kapal terbang sekejap je. Berapa jam? 6 jam. 8. 8 jam. 8 jam sampai. Orang dulu, Allahu Akbar. Tu yang dulu banyak yang haji yang mabrur. No, haji mabrur. Yang baru-baru ni banyak haji Marlboro. Susah payah pahit maung dia tu, berjuang sungguh-sungguh. Tu kata berjuang tu fi sabilillah. Perjalanan yang sukar, perjalanan yang payah di lambung ombak dengan samudera yang begitu kuat, gelora yang begitu dahsyat. Kadang-kadangnya kapal terhempas ke batu karang, habis semua mati. Tenggelam di laut, ditelan di ikan habis. Itu juga mereka sudah pun haji. Kita sampai di sana pula di Madinah. Sampai di Madinah pula duduk di bilik penginapan, sama jatuh daripada bilik penginapan. Kan ada jemaah yang kita jatuh. Jatuh melalui tingkap. Dia nak ambil apa mentah, jatuh ke bawah. Tak sempat buat haji lagi. Maka dikira haji dah, insya-Allah. Ni istimewa Allah Ta'ala bagi tu. Jadi sebab itu janganlah kita bertangguh dan merasakan apa, cukup kemampuan kita ni buat haji dengan segera. Itu Tok Guru saya pesan sangat dulu. Nak pergi haji umrah ni, dia kata masa muda ni lah kita, dia kata diberi kekuatan seronok beribadat. Jangan tua-tua baru nak pergi. Tapi nak kata macam mana, sebab masalah di segi keuangan. Orang ada duit, cukup keuangan, dia boleh pergi lah. Yang tak cukup duit kena tunggu sampai bongkok sabut baru pergi Mekah. Nak buat macam mana? Impun sikit sampai dah bongkok sabut dengan izin Allah pergi Mekah. Pergi Mekah nak kena upah. Upah sampai sana, dia tawaf ke sa'i ke, dia pelari tu Arab macam lori tanah pelari pasir ya. Tuan, saya tengok sedih. Dia pelari jemaah haji, dia pergi pelari tu sampai nak kawan tu tak sempat nak uluh kaki, dia angkat kata surung tu turun. Perangai tu Arab. Nak berebut trip, siapa banyak boleh pelari, orang banyak lah macam lori pasir, lori tanah kan. Dia lari macam pelesik tu. Nak berebut dapatkan banyak. Dia kata. Jadi kita boleh beribadat tapi tak selesa kan. Jadi pergi masa muda ni, alhamdulillah, dengan kekuatan kita, dengan tenaga Tuhan beri kat kita, kesihatan yang baik, kita beribadat dengan selesa. Jadi itulah dia kata orang yang tolong membantu orang yang nak pergi haji, tolong membantu orang-orang miskin dan sebagainya, tolong bantu orang yang fi sabilillah, walaupun tak seberapa lah orang kata duit kita dan harta kita bagi, adapun ianya itu dikira sebagai pahala yang akan diberikan oleh Allah dengan betul-betul kita niat ikhlas kerana Allah. Tapi kalau niat nak menunjuk-nunjuk ke orang, tak dapat apalah. Itu amalan yang syirik kepada Allah. Kita nak menunjuk, riya. Riya asyirkul asghar. Nabi kata riya merupakan syirik yang kecil. Jangan duk tunjuk ke orang, buat dengan kerana Allah. Kemudian katanya, andaikan aku punya harta tentu saya berjihad, tetapi kerana kini belum mempunyai hanya beberapa dirham, maka saya bantu kepada pejuang atau kepada orang yang berhajat ataupun orang miskin. Adapun bila ia bakhil terhadap apa yang ada kepadanya, sehingga Allah mengetahui bahawa sekiranya ia mempunyai lebih banyak daripada itu masih tetap bakhil, maka orang sedemikian tidak mendapat pahala dalam niatnya. Ni hak yang kedekut ni, tak hidung masin kan? Dia kedekut nak mampus. Bukan tak ada, ada, tapi dia tak nak bagi. Simpan je. Duit ada banyak, tapi simpan, tak nak bagi. Dah simpan pula, zakat pun tak nak keluar. Kan? Jadi duk simpan. Jadi orang ni orang yang bakhil,
tidak mendapat pahala di atas niat dia, kata Syekh Abu Lais ni, pengarang kitab. Tak dapat niatnya tak jadi kerja, Tuhan tak terima. Sebab kedekut, duk simpan harta. Dengan harta tu kita nak buat, orang kata, sebagai modal untuk berjihad jalan Allah, tapi disimpan. Demikian pula sekiranya ia berkata, andaikan aku ni hafal Al-Quran, saya baca di waktu siang dan malam, maka bila ia membaca apa yang dihafalkan, sehingga Allah mengetahui bahawa sekiranya ia hafal semua Al-Quran, nescaya ia akan membacanya, maka Allah akan memberikannya pahala orang yang hafal semua Al-Quran, meskipun ia tidak membacanya, sebab Allah mengetahui bahawa niatnya adalah betul. Orang yang berniat menghafal Al-Quran, maka dia kata, sekiranya aku dapat menghafal Al-Quran sehingga dan mana dapat membaca Al-Quran siang dan malam dengan hafalan itu, jadi Allah mengetahui sekiranya bahawa ia hafal Quran, nescaya ia akan membaca, maka Allah akan beri pahala. Ni orang yang niat nak hafal Quran. Dan bagi orang yang para hafiz dan hafizah, bila mereka hafal, hafiz Quran, baca Quran di dada, dia kena beramal dengan Al-Quran. Jangan jadi hafiz tetapi mereka hafuzkan daripada Al-Quran. Ni satu perkara tu. 30 juzuk tetapi tidak beramal, maka mendapat kelaknatan Allah Subhanahu wa taala. Jaga, ni satu kebaikan hafiz tu, tak apalah. Tapi bila hafiz tak beramal, dapat kelaknatan Allah. Tu. Kan ada orang macam tu kan, hafiz 30 juzuk, alhamdulillah, tapi dia boleh lawan Quran balik, maka tak dapat apa, dapat kelaknatan. Tapi mereka yang betul-betul ni, walaupun dia tidak hafiz, tak boleh seluruh, beberapa saja di antara ayat-ayat yang boleh, dekat mana 2-3 juzuk yang boleh ataupun melebihi daripada itu, Allah kira dia tu dapat semua, sebab niat dia tu niat yang ikhlas kerana Allah, mendapat semua daripada Al-Quran itu, seolah-olah dia telah menghafal semuanya. Itulah pandangan pengarang ini, apa nama Tuan Syekh ini, Abu Lais As-Samarqandi. Jadi itulah nak menerang kepada kita, tuan-tuan, istimewanya niat kita di dalam amal kepada Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.